muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita dengan apa yang dimuhasabahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut dalam ungkapan yang kita bacakan tadi bahawa manusia tidak dijadikan untuk hidup kekal. Kata beliau, wahai gulam, engkau ini tidak diciptakan untuk kekal buat selama-lamanya di dunia dan menikmati keindahan. Maka ini adalah hakikat kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Maksudnya, tidak pernah kami jadikan ada mana-mana manusia itu kekal. Tidak pernah selama kami menciptakan makhluk. Dan apakah kalau sekiranya engkau mati, wahai Muhammad, mereka akan hidup kekal? Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Dan kami menguji kamu dengan perkara yang kamu tidak sukai, dengan perkara yang kamu sukai sebagai satu ujian, dan akhirnya kepada kami kamu akan dikembalikan. Arti Syekh Abdul Qadir Jilani mengingatkan kepada kita, kita bukan hidup di sini kekal. Kita bukan hidup di sini selamanya menikmati nikmat Allah Ta'ala. Kerana kehidupan kita di sini bertempoh. Kerana kehidupan kita di sini ada satu masa yang telah dihadkan kepada semua makhluknya. Bukan sekadar manusia, jinnya. Bukan tumbuh-tumbuhannya. Bukan segala alam yang ada, yang wujud. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada dalam dunia ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Supaya kita sentiasa ingatkan diri kita, kita tak kekal kat sini. Kita bukan selama di sini. Kita bukan selamanya menikmati nikmat Allah di sini. Tetapi kita akan dikembalikan pada Allah. Dan ingat balik ikrar kita. Waktu kita mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama ada orang yang ikrarkan baru masuk Islam, ataupun orang yang mengikrarkannya sebagai menguatkan lagi Islamnya. Melalui tahiyat, melalui lafaz azan, melalui wiridnya, tahlilnya, atau melalui ingatan-ingatan orang kepadanya, bahawa kita ada ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka apa guna kalimah ini kalau sekiranya ia tidak memberi manfaat kepada kita dalam pengakuan kita? Kita masih buat maksiat, kita masih buat kesalahan, kita masih menentang perintah Allah Ta'ala. Lalu sebahagian kita meninggalkan solat, puasa, sedekah dan apa sahaja kebaikan yang Allah Ta'ala suruh. Maka dengan sekadar mengucap La ilaha illallah, apakah kita rasa beri manfaat? Kerana setiap perkataan itu memerlukan bukti. Setiap pengakuan kita memerlukan dalil. Apa nanti kita nak jawab di hadapan Allah? Waktu Allah Ta'ala bertanya pada kita, apakah kamu orang yang mendakwa menyebut La ilaha illallah? Ternyata hisab itu menjadi paling berat di kalangan manusia. Bila Allah tanya, kamu ke yang kata kamu Islam? Kamu ke yang kata tidak ada Tuhan melainkan aku? Kamu ke yang kata bahawa Muhammad itu pesuruh aku? Maka mana buktinya? Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bagi mengucapkan La ilaha illallah, maka bukti yang pertama ialah menurut perintah Allah. Inilah bukti pertama. Kalau benar kita menyebut La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka seluruh perintah Allah kita mesti turuti. Maka cari perintah Allah. Kita cari perintah Allah melalui wahyunya, kita cari perintah Allah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cari perintah Allah melalui kata-kata ulama yang muktabar, yang memberitahu kepada kita ini perintah Allah, ini suruhan Allah.
Kerana kadang-kala dalil itu bersifat umum, seperti kita orang awam macam tak nampak ia perintah. Rupanya ia perintah Allah. Ia ingatan Allah Ta'ala kepada kita. Maka carilah perintah Allah melalui firman-Nya. Carilah perintah Allah melalui sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan carilah perintah Allah melalui warisnya, yakni para ulama. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ulama warathatul anbiya, ulama waris Nabi. Maka kalau seorang benar-benar nak bertakwa, dia tak pernah cari perintah Allah, dia gagal takwa. Dia gagal dalam pendakwaan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ia bukan sekadar lafaz, ia amalan. Itu yang pertama, cari perintah Allah. Kat mana ceruk mana pun, kalau itu perintah Allah, maka buat. Maka laksanakan. Maka lakukan dengan segala upaya. Dengan segala ikhtiar dan usaha. Dengan segala kekuatan dan berdoa kepadanya. Dengan mencari segala motivasi untuk menjadikan kita senantiasa bersemangat melakukannya. Yang kedua, bukti la ilaha illallah ialah meninggalkan larangannya. Sama juga macam kita sebut tadi. Cari larangan Allah melalui wahyunya. Cari larangan Allah melalui sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan carilah larangan Allah melalui kata-kata para ulama. Nasihat para ulama. Kerana kadang-kala larangan itu, kita menyangka ia bukan larangan, tetapi bagi kita ia larangan. Maksudnya bagaimana? Tuan-tuan sekalian, kita tengok seorang doktor, bila dia melihat pesakitnya, bukankah larangannya berbeza-beza? Dia tengok pesakit gout, dia kata jangan makan seafood. Dia tengok penyakit kencing manis, jangan banyak makan benda manis, elakkan gula. Dia tengok orang sakit darah tinggi, kurangkan garam, kurangkan tekanan, kurangkan stres. Dia tengok orang ni baru sudah operation, banyakkan rehat, banyakkan tidur. Maka ini yang disuruh yang stres. Dia tengok orang ni baru sudah operation, banyakkan rehat. Dia tengok pula orang yang misalnya beranak, dia ajar begini. Jadi ulama ini dalam peringkat sebagai seorang doktor, maka ulama akan kata ini boleh, ini tak boleh, bukan kerana dia memandai-mandai, tetapi sebahagian hukum itu mungkin khusus untuk kita. Contoh, tuan-tuan orang kaya, maka datang ulama kata awak ni wajib keluarkan zakat. Maka orang miskin pula, ulama kata kamu tak payah keluar zakat, kamu terima zakat. Datang pula orang yang berilmu, datang pula orang yang gagah, ulama kata kamu dengan kekuatan kamu kena tolong orang lemah. Datang pula orang yang lemah, ulama kata kamu kena senantiasa minta kekuatan dari Allah. Jadi perlu kita melihat larangan-larangan tadi, dia kadang-kadang saya katakan perintah larangan berbeza berdasarkan individu. Kerana itu perlu ulama. Untuk apa? Sebagaimana kita perlukan doktor. Memanglah kita tahu demam macam ni. Kita pengetahuan umum kita lah. Demam, batuk, sesama, kita pun pergi kat farmasi, obat sesama, obat batuk, obat sakit kaki, obat itu, obat ini. Tapi tak mungkin sempurna. Untuk basic pengetahuan ia, maka kita perlu seorang yang diagnosis kita. Dia diagnosis kita, dia diagnosis kita, dia observe kita, dijaga kita, maka dia pun berikan satu statement untuk kita, untuk kita amalkan. Kemudian yang ketiga ialah sabar dengan ujian Allah Ta'ala. Sabar dengan ujian Allah. Maka itu tanda orang yang berkata la ilaha illallah. Kalau kita duduk sebut la ilaha illallah setiap hari, setiap zikir, setiap tahlil Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bila kita ditakdirkan sesuatu, kita marah, kita rasa ada yang sepatutnya begini, bukan begitu. Sepatutnya begitu, bukan begini. Sepatutnya orang tu, bukan orang ni. Kenapa kita tidak boleh menerima takdir Allah? Kadang-kala takdir Allah itu mencocok-cocok. Kadang-kala ia mengguriskan hati. Kadang-kala ia memang kita katakan menekan diri. Tapi itulah takdir Allah. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha bijaksana inginkan sesuatu yang baik untuk kita. Dan yang keempat, serah diri kepada takdir Allah.
Yang tadi sabar dengan bencana Allah. Yang ni serah diri pada takdir. Serah je bulat-bulat. Ini takdir Allah Ta'ala. Kita reda apa pun yang berlaku. Dan inilah dia bukti dakwaan kita. Baik. Inilah dia tuan-tuan jawapan kepada la ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah? Muhammad Rasulullah SAW. Perintah Allah, buat. Larangan, tinggal. Segala ujian Allah, sabar. Segala takdir Allah, terima. Kalau empat ini memang ada dalam kehidupan kita seharian, kitalah yang menyebut la ilaha illallah dengan sebenar. Baik, Syekh Abdul Qadir menyebut noktah yang lain pula untuk muhasabah diri kita. Dia kata apa? Kemudian bila kamu semua dah buat amalan ni, saya dah buat segala perintah Allah, saya dah tinggal larangan Allah, saya dah terima segala ujian Allah, saya sabar dengan ujian Allah, saya terima segala takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Empat ni dah buat, maka ia tidak mungkin sempurna melainkan dengan ikhlas. Tentang ikhlas, permata yang sentiasa dicari oleh orang yang ingin kejayaan. Dia ibu kekayaan. Tuan-tuan, kalau kita cari harta banyak, macam mana nak suruh harta itu momentumnya kekal? Kalau kita ada pangkat, macam mana nak buat? Apakah resepi nak suruh jawatan tu kekal? Kalau kita lawa comel, macam mana nak suruh kosmetik apa yang akan jadikan kita kekal comel dan lawa? Kalau kita sihat, apa resepi nak suruh kita sihat? Kerana kalau ada suatu musibah, rosak semua kesihatan kita, habis kita. Maka itulah namanya ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu yang menjadikan amalan-amalan kita semua bernilai. Tahan lama sampai akhirat. Tak guna tuan-tuan kalau zahir nampak kita berkuasa sekarang, tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Lalu tertawan, terfitnah dengan kuasa di penjara. Tak guna tuan-tuan kita duduk sihat, memanjang, tiba sakit waktu kita perlukan kesihatan. Tak guna tuan-tuan kita kaya raya, tapi waktu kita memerlukan, kita terus jatuh bankrupt, fakir miskin. Itulah dia perumpamaan ikhlas. Ikhlas menjadikan yang kaya kekal kaya sampai bila-bila. Yang berjawatan kekal berjawatan sampai bila-bila. Yang lawa kekal lawa sampai bila-bila. Yang gagah kekal gagah sampai bila-bila. Bila yang kita maksudkan tu bila? Hari akhirat kelak. Jangan nanti kita kat dunia dipuji baik, dipuji soleh, dipuji pemurah, dipuji alim, dipuji sekian pujian. Akhirat kelak kita tak berhak dapat benda tu semua kerana kita tidak ikhlas. Padahal akhirat itu kita amat perlukan benda tu untuk menjadi suatu sebab syurga atau sebaliknya. Maka keikhlasan akan memelihara seluruh amalan kita. Kerana itu amalan rosak kerana tidak ada ikhlas. Kerana saya katakan tadi sebagai satu contoh, apa pun yang kita perolehi kebaikan atas dunia ni, kita cuba pelihara dia, jangan rosak. Tuan-tuan beli beras, jangan sampai naik bubuk. Tuan-tuan beli gandum, jangan sampai naik hama. Tuan-tuan beli rumah, janganlah sampai retak. Kita beli kereta, janganlah sampai rosak. Kita beli kereta, kita nak guna sampai ke destinasi. Sama juga amalan-amalan yang kita beramal, nak bawa sampai akhirat. Bukan tengah jalan, tiba amalan tu dah tak berfungsi, dah tak ada makna, dah tak ada faedah. Bukan begitu yang kita nak. Baik, kemudian Syekh menyebut noktah yang seterusnya. Bila sudah ikhlas kepada Allah, maka biarlah ia mencerminkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ilmu mesti dengan amal. Amal mesti mengikut sunnah. Dan semua ini mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila ulama-ulama selalu ingatkan amalan tu biar ikut sunnah Nabi. Yang kita maksudkan sunnah Nabi, kepahaman terhadap sunnah Nabi. Bukan hadis Nabi secara literal semata-mata, tapi kepahaman di sebalik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlukan para ulama yang ahlinya, yang bidangnya. Kan itu lahirnya mazhab dalam Islam. Untuk beri kepahaman kepada kita. Mazhab bukanlah jalan yang berbeza dengan sunnah.
Mazhab ialah suatu cara menjelaskan sunnah. Kalau ada yang tidak memahami dengan berkata, kita cuma ikut hadis, kita tak ikut mazhab, maka ini sangkaan yang amat buruk. Kerana mazhab ialah penghuraian pada sunnah. Kalau tidak semua punya kemampuan menghuraikan sunnah Nabi SAW. Dari sudut bahasanya, dari sudut fiqhnya. Dan ini yang dikatakan oleh Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi hafiz hadis. Bukan dianggap sebagai salah seorang daripada Amirul Mukminin fil hadis. Yakni alim hadis, bijak. Tapi apa kata beliau? Kami ahli hadis terkunci kepahaman kami sehingga datang kepada kami seorang yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yani Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membuka kunci itu sehingga kami faham hadis. Ini disebut fiqhul hadis. Sebab itu subjek yang kami belajar di universiti, waktu kami belajar di Universiti Al-Azhar, kami belajar hadis. Satu lagi subjek yang kami ambil ialah fiqhul hadis. Faham hadis. Kan ingin memaham hadis tadilah tuan-tuan, maka lahirlah mazhab. Lahirlah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kesemua mazhab ini ialah satu tanda kematangan ilmu. Bukan kontradik ilmu, kematangan ilmu. Kan ia menghuraikan hadis tadi mengikut kepahaman yang sebenar. Ini satu perbahasan yang panjang. Namun supaya kita faham secara ringkas. Bila kita kata mesti ikut sunnah, bukanlah bermaksud saya pun beli buku hadis, saya pun ikut ni je. Bukan, kita mungkin tidak layak memahaminya. Tanyalah. Sebagai contoh tuan-tuan. Bila kita baca hadis, hadis Abu Daud, hadis Imam Muslim, sebagai contoh, bila Nabi Isa akan turun ke dunia ini selama 7 tahun memerintah. Tapi ada riwayat yang menyatakan 40 tahun. Kita macam mana nak faham ni? Nampak ada ta'arud. Tanya pada ahli hadis. Apa kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami sebagai contoh? Beliau menyatakan bahawa nanti akhir zaman tuan-tuan, Nabi Isa akan turun. Nabi Isa AS dia akan turun, dia akan buat apa? Dia akan bunuh Dajjal. Dia akan bunuh babi. Mengarahkan dibunuh babi. Mematahkan salib. Tidak menerima melainkan Islam. Menjadi pemimpin dan pemerintah Islam. Menegakkan keadilan sesudah dipenuhi dengan kezaliman. Bukan menegakkan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi Isa duduk atas dunia ini lama mana? Selama 7 tahun. Satu riwayat. Satu riwayat lain berkata 40 tahun. Macam mana kita nak faham ni? Kata 7, kata 40, macam berlawan. Macam mana saya nak cermin hadis? Baik. Kalau macam tu tak faham, kita kena cermin diri kita. Cermin diri pula. Yalah, awak bukan ahlinya. Cari pada ahlinya. Ya, apa kata Imam Ibn Hajar? Iaitu Nabi Isa waktu dia angkat ke langit, usianya berapa? 33 tahun. Dan waktu mana dia turun, dia 33 tahun. Umurnya tak bergerak. Dan Allah jadikan keberadaan Nabi Isa AS kat dunia ini selama 7 tahun. Berarti betul lah 40 tahun. Dengan mengambil kira umurnya. Bukan tempoh dia duduk 40. Ini salah satu jawapan. Dan kita pun faham, itu maksudnya. Jadi tak ada kontradik, tak ada. Itu yang saya katakan, setiap sesuatu berdasarkan kepada kepahaman. Penting kepahaman. Baik, habis cerita tentang la ilaha illallah. Baik, benarlah kamu Islam. Baik, kalau kau benar kamu Islam, antara perkara yang menjadi ujian pada kita ialah bersifat pemurah. Kerana orang beriman tidak akan kedekut. Kenapa tak kedekut? Kan dia percaya pada akhirat. Orang beriman tak akan kedekut. Kenapa dia tak kedekut? Kan dia percaya bahawa apa yang disedekahkan itu akan digantikan oleh Allah. Tak ada tak kita jumpa orang yang melabur kedekut kalau sudah dijanjikan keuntungan besar? Seorang kata, awak kalau melabur RM10, saya bagi RM1 juta. RM1 juta. Pasti kita labur, kita korek semua duit siding, kita korek semua kita punya tabung-tabung duit. Kerana kita dapat gandaan yang besar. Orang beriman ni cerdik. Orang yang kedekut ni orang bodoh. Orang beriman cerdik. Dek kerana dia cerdik lah, dia pemurah. Sebab gantian. Yang ketiga, orang beriman tak mungkin kedekut. Kerana orang beriman percaya bahawa dia akan mendapat pahala yang besar akhirat kelak. Pahala yang besar.
Dan dia merupakan benda yang akan dituainya. Simpanan dia. Tuan-tuan, ada tak orang kedekut simpan duit dalam bank? Demi masa hari tuanya. Kita potong duit KWSP, EPF kita simpan tabung haji, simpan bank tu, simpan bank ni. Untuk apa? Hari tua saya, Ustaz. Kita beli rumah, kita beli estate, kita beli tanah. Untuk apa? Untuk ini investment saya untuk hari tua saya. Investment yang paling hebat, investment akhirat. Orang bijak, dia investkan untuk akhirat dia. Bukan invest untuk hari tua. Jangan duk ikut cara orang kafir. Mereka cuma nak hidup sampai tua. Kita nak hidup ke syurga, dalam syurga. Mereka orang kafir cuma cerita tentang pencen. Kita tak pernah cerita bab pencen. Kita cerita tentang akhirat kelak. Sebab tu orang kafir duk simpan duit untuk menikmatinya zaman pencen. Itu je habis. Kita tuan-tuan simpan duit untuk menikmati kesenangan di syurga. Maka kita simpan kat mana? Kita tak simpan kat KWSP. Kita tak simpan kat bank dekat tabung tu, tabung ni. Kita simpan di bank akhirat. Kan itu orang beriman tak kedekut. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Berilah harta kamu walau sikit. Bila seorang datang meminta, beri. Ini cara kita mensyukurinya. Syekh menyebut satu ibarat. Jawapan pada semua benda. Saya ingat bila ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, setiap hari orang datang rumah saya, minta derma, Ustaz. Kadang-kadang sampai berpuluh orang, sampai beratus-beratus kat rumah saya. Minta duit. Saya tak ada kat rumah. Tapi isteri saya, Ustaz, dia akan beri RM5 seorang. RM5. Dah beri RM5, datang lagi beratus. Oh, tiap-tiap hari. Saya kata, awak ni bertuah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala hantar hadiah ke rumah awak. Hadiah macam mana? Ialah orang lain nak sedekah ni, kita cari-cari nak sedekah kat mana. Awak orang tu datang dan awak bagi. Itu hadiah. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bahawa bila datang peminta sedekah pada kamu, hadiah Allah Ta'ala beri pada kamu. Bahkan bila Allah ilhamkan kita untuk bersedekah dengan siapa pun, itu tanda Allah sedang beri hadiah pada kita. Tuan-tuan ingat, senang nak pemurah kalau tidak Allah ilhamkan. Sebab itu seronok kita bila mana orang menerima pemberian kita. Kita bukan rasa bangga dengan apa yang kita bagi. Kita seronok dengan apa yang mereka terima. Kita tak bangga sebab saya boleh bagi tu, bagi ni. Tapi saya gembira kerana orang terima. Kerana itu tanda penerimaan Allah. Maka bersifatlah pemurah, jangan kedekut. Kemudian Syekh menyebut, dalam ceramah ada banyak nasihat. Antaranya beliau berkata, kamu ni duduk ceramah aku menangis. Nampak insaf, nampak baik. Tapi bila datang je orang minta sedekah, hati kamu keras, kedekut. Maknanya tuan-tuan sekalian, seorang tadi, bila mana tanda hatinya keras, maka datanglah sifat kedekut dia. Bila seorang hati itu lembut, kerana ada sifat penyayang, datang sifat pemurahnya. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama'. Kasihanlah orang yang ada atas bumi ini. Nescaya makhluk langit semuanya kasihan kepada kamu. Man la yarham, la yurham. Orang yang tak ada sifat kasihan, dia juga tak akan dikasihani. Sepatutnya tuan-tuan, bila datang orang meminta, kita rasa kasihan. Orang yang benar-benar layak ni lah, bukan penipu, bukan skamer. Benar-benar kita kasihan. Maka baru betul datang dengan ceramah, menangis, sedih, nampak insaf. Bila datang orang meminta, kita dengan mudah beri. Itu tanda keikhlasan kita yang sebenar. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kamu bila duduk dalam majlis ilmu aku, kalau betul nak dapat manfaat ilmu aku, kamu kena tinggalkan segala apa yang kamu ada. Tinggalkan kesibukan harta kamu, tinggalkan seluruh ilmu kamu, tinggalkan seluruh amal kamu, tinggalkan lidah kamu, pangkat dan sebagainya, anak pinak kamu. Duduk dengan kosong hati, barulah engkau mendapat kelebihan. Kadang-kadang kita masuk ni nak menguji ilmu tok guru kita. Aku ilmu lain ni masuk. Maka sebab tu kita tak dapat ilmu tok guru tu. Kadang-kadang kita masuk tapi fikir anak-anak, ni anak-anak nak sekolah, serabut macam-macam fikir, kita pun tak dapat ilmu.
Kadang-kadang kita fikir tentang kerja, lepas nak mesyuarah itu ni, fikir ustaz mengajar depan ni, kita duk fikir benda tu, fikir benda ni, sebab tu kita tak dapat ilmu. Kita disibukkan dengan benda lain, kita tak mungkin duduk depan tuan guru, depan ulama, depan orang soleh, kita tak akan dapat manfaat. Sebab orang soleh itu bercakap pada hati kita. Dia bukan bercakap telinga zahir kita. Kalau bercakap dengan telinga zahir, senang ramai orang baik. Saya sedang bercakap dengan hati, tuan-tuan. Saya bukan bercakap dengan telinga, tuan-tuan. Tapi kalau hati tuan-tuan sibuk, fikir harta, fikir pangkat, fikir itu, fikir ini, masukkan ilmu saya, masukkan ilmu ulama, masukkan ilmu orang soleh, boleh masuk. Dia macam gini, tuan-tuan. Saya nak datang rumah tuan-tuan. Waktu saya bagi salam, tuan-tuan pun buka. Bila buka, saya perhatikan tuan-tuan cukup sibuk. Tengah kemah rumah, tengah sapu sampah, tengah mop, tengah itu. Hara rumah. Apakah saya akan masuk? Saya ni tetamu. Saya datang rumah tuan-tuan, saya bagi salam, tuan-tuan memang terima saya. Tuan-tuan buka pintu rumah. Tapi sewaktu saya masuk, saya tengok rumah, tuan-tuan terlalu sibuk. Sampai pegang telefon, tangan melayang sini, buat benda tu, buat benda ni. Saya kata tuan-tuan tak bersedia menerima saya sebagai tetamu. Walaupun tuan-tuan kata saya terima. Tak, belum masa, saya akan pulang. Begitulah ilmu. Waktu dia nak bertandang ke hati kita, dia dapati hati kita sibuk. Sibuk macam-macam fikir. Bagaimana ilmu itu boleh duduk? Bagaimana ilmu itu boleh dihormati dan dimuliakan? Bagaimana ilmu itu boleh memberikan kebaikan pada kita? Ingat, tetamu bawa kebaikan. Tetamu buat keberkatan. Ilmu ialah tetamu kita. Kalau kita buruk melayang tetamu, maka ingat tetamu itu akan report kepada yang paling berkuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya kita diharamkan mendapat hidayah, keberkatan, kemuliaan. Ilmu ialah tetamu yang bertandang dalam pintu hati kita, di rumah hati kita. Maka layanilah dengan baik. Kalau kita tidak kosongkan, kita tak tunjukkan kesiapsiagaan kita menerima tetamu itu, maka kita tak dapat apa-apa pun daripada cahaya Allah. Tetapi kalau sekiranya kita menerima tetamu dengan baik, sewaktu itu tuan-tuan akan ada suatu kesan dalam hati kita. Itu pergantungan kita pada Allah. Tahulah kita semua benda ini datang dari Allah. Maka benar tawakal kita persis seperti burung. Dia keluar pagi hari, lapar, pulang kenyang. Dia tak payah fikir apa-apa. Tuan-tuan, penting menekuni kehidupan burung. Cukup tenang, cukup damai burung. Dia keluar pagi, maka dia pun balik petang. Setiap harinya begitu. Tak ada benda yang difikirkan, yang dibimbangkan. Dia berada dalam keadaan tawakal yang tinggi. Keamanan yang tinggi. Maka itulah kisah burung yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian, kata Syekh, bila hati itu ada tawakal, maka Allah akan berikan kepada kita firasat. Firasat. Tuan-tuan, makin bersih hati kita dengan peringatan Allah, maka Allah berikan kita firasat. Tadi saya sebut tetamu itu ilmu. Lalu tetamu itu memberitahu rahsia-rahsia yang banyak yang berlaku di luar. Maka ini disebut, diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Okay, sebagian ulama kata ini hadis Nabi, sebagainya ialah merujuk kepada kata-kata tabi'in. Tapi ia benar, bahawa orang beriman ada firasat. Firasat yang akan memandu dan memimpin dia untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Kalau kita dalam bahasa mudah sebut ilmu, tetapi firasat ini dia berada pada ilmu yang bersifat spesialis. Kalau kita kata ini doktor, ini pakar, berarti dia ada satu ilmu yang lebih special. Kita sebut ini orang alim, ini alamah, alim sangat. Dia ada suatu rahsia ilmu dia. Maka firasat Allah berikan kepada orang beriman yang hatinya bagaimana? Yang benar dakwaan la ilaha illallahnya, yang pemurah dia, yang memang mengosongkan jiwanya waktu mendengar nasihat-nasihat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itu benar tawakalnya dan datang firasatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.